Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada mereka yang meraihkannya, dan sudah tentu untuk waktu ini bercakap soal raya, bercakap soal Ramadan. Gaji dah masuk awal kan untuk mereka yang terutamanya sektor awam dan juga swasta juga, banyak juga yang gaji awal sempena dengan sambutan raya ini. Penting untuk kita memahami dari segi pengurusan keuangan. Itu satu perkara yang perlu ditelitikan. Jadi bersama dengan saya pada ketika ini, Miss Nur Lalwa Rashidah Muhammad Rashad yang merupakan pensyarah di Asia Pacific University of Technology and Innovation, APU. Lalwa, terima kasih sudi bersama dengan Syarwan ini. Sama-sama. Terima kasih menjemput saya lah. Terima kasih juga. Okey. Bercakap soal Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bercakap soal gaji awal ini bersempena dengan raya ini, pentingnya pengurusan keuangan yang bijak. Betul. Dan juga berbelanja dengan bijak. Dan nak tunggu next gaji ni lambat lagi ni. Itulah. Mungkin you boleh kongsikan dululah dalam kita membuka perbincangan kita ini, dari segi pengurusan keuangan yang baik itu bagaimana seseorang itu harus lakukan. Kalau kita tengok dari aspek kan, okey, pengurusan keuangan ni sebenarnya kalau kita kita tengok dari perspektif Malaysia dululah. Okey, Malaysia as a country, kita punya sekali lagi saya akan tekankan pendidikan kita very good. Kita berada di tahap yang very good, especially in Asia, right? Tapi kalau nak statistik, I would say that 1/3 of the top 100, 1/3 daripada top 100 university di Asia according to QS ranking adalah daripada Malaysia. Okay. APU, UiTM, of course UM and so on. Tapi yang sedikit kegusaran di situ is kita punya tahap celik keuangan tu berada di bawah average compared to the other countries. Tu masalahnya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Adakah kerana pengurusan keuangan yang kenapa pengurusan keuangan rakyat Malaysia khasnya above, below average, di bawah purata negara-negara lain. So kat situ kita dah tahu isunya, I think seperti yang kita tahulah kalau ikut daripada academic literature, salah satunya kegagalan pengurusan. Pengurusan tu sebenarnya kita tengok dari tahap, okey, diorang kata pengurusan tu macam mana? Pengurusan tu 5,000 cukup ke? It depends. It depends itu ikut status income kita. Okay, status pendapatan kita. I would say ramai yang kata okay, T20 tak banyak yang effect on this part. Perhaps. Pasal kita pun kita punya perbelanjaan pun taklah setinggi mana living cost kita. Betul. Cuma I think yang impact yang paling ketara pada M20. M40 sorry, M40. Mungkin B40 memang macam tu. Okey, dia orang memang dah berjimat cemat daripada mula. Tapi M40 ni impact dia agak kat situlah yang kita nampak memang yang banyak yang banyak bunyi dan yang banyak menyatakan apa orang kata kegusaran mereka is daripada M40. So I think kegagalan merancang itu adalah perkara paling perkara paling perlu dititik beratkan oleh semua orang sebenarnya. So perancangan macam mana, kembali pada kita punya deficit and surplus, berapa pendapatan kita, berapa keinginan kita, okey, dan at the end of the day stick to your plan. Memang susah nak stick to the plan kalau kita ikut again teori sekali lagi. Kita ada theory of plan behavior, memang kita dah plan. Theory of reason action, memang kita ada sebab kenapa kita buat macam tu. Tapi disebabkan modern era ni, kita ada banyak faktor-faktor luar. Kita ada social media, kita ada barang-barang yang substitute goods yang bagus. So kembali pada kita kena take this to integrate. So dia ada teori baru. Kalau kita tengok teori integrated behavior. IBM, integrated behavior model. So kat situ perkara yang dititik beratkan adalah intention kita terhadap pemilihan barang apa yang kita nak buat. So intention tu penting. So itu kita kena, saya rasa kita kena titik beratkan. Planning, dan kita kena betulkan intention kita, keinginan kita punya keinginan tu. Sebab dia selalu kemahuan. Yes. Sebab selalu kita bercakap berkenaan dengan keperluan dan juga kehendak, kemahuan itu tadi. Kerana kadang-kala kita selalu akan more ataupun kita akan slanting lebih sikit kepada kemahuan, kemahuan dan juga kehendak. Sedangkan perkara itu bukanlah satu keperluan. Betul. Okey. Bercakap soal pengurusan keuangan ini juga,
sebagai contoh, sebagai untuk keluarga dan sebagainya, perlu ada meletakkan allocation tertentu, percentage tertentu dari segi simpanan. Kita tak tahu, mengejut tiba-tiba belum sampai the next gaji kereta rosak ke apa ke kan, anak tiba-tiba mungkin ada yang tak ada insurans ke apa, anak masuk hospital ke apa ke, benda-benda perkara mengejut ini kadang-kadang perlu satu perbelanjaan yang mungkin agak besar juga dan memerlukan satu pengurusan kewangan yang baik. Betul. Itu pasal saya rasa Allah tu wujudkan berpasangan. Kita ada spouse ke kawan ke apa pun sekalipun untuk kita ingat mengerti. Dari situ kita datangnya check and balance. Kalau kita tersasar je ada isteri kita yang tolong, and vice versa. Kalau isteri tersasar je ada suami. Kat situ basically musyawarah is the keywords. Kita kena berbincang. Okay? Pokok pangkas sesebuah, tak kisah perhubungan suami isteri ke, even parents dan anak-anak ke, even kawan-kawan. Macam saya banyak more to my friends who are always there. So basically bincang, musyawarah. So kita raya tahun ni nak buat apa, nak belanja mana, makan menu apa. You nampak macam menu tu nantilah, but that's actually consists a lot of perbelanjaan, makanan, kan. Semua kata ayam dah mahal, dah RM24 ke apa satu ekor and so on. So benda ala tu nampak sikit, tapi itu yang actually tersasar perbelanjaan kita. So basically untuk tu kita musyawarah tu penting. Checklist tu penting. Suami kan kata, oh you nak berapa duit? RM5,000. List kan, I nak tengok apa you nak buat. This something like kita boleh, apa orang kata, mitigation dia. So checklist kan untuk I. So I nak tengok apa you nak RM5,000 tu. So the wife do it, then the husband check. So itu check and balance pentinglah dalam kehidupan. Dan kita saling mengingatkan, moderation pun penting, kesederhanaan dalam perbelanjaan pun tu penting. So itu pentingnya musyawarah. Kita perbelanjaan always checklist. Okay, always checklist apa yang you nak buat, dan kena tengok juga the cost and benefit lah. Cost dan benefit kita. Cost dan apa yang buat. Okay, kita nak buat rendang ni, kalau tak habis, esok tak hantar. So check all the cost and benefit. Kalau benda ala tu boleh tahan lama, makanan tu, baju kita boleh tahan lama, langsir boleh tahan lama, why not? Why not? Tapi kena ukur baju di badan sendirilah. So pokok pangkal musyawarah, bagi checklist, semak dan imbang. And last but not least, I would say moderation, kesederhanaan. So itu mungkin antara 3 cara yang kita boleh satu cara untuk kita kurangkan impact selepas raya yang ikat perut bagai semua tu kan. So saya rasa itu salah satu sebab, salah satu cara yang kita boleh guna pakai sebenarnya. Benda ni sebenarnya nampak common. I think everybody boleh answer benda yang sama. Betul tak? Tapi lalu I rasa dia macam benda yang kita selalu abaikan. Pasal dia habit, kita selalu abaikan. So kita kena ingat mengingati satu sama lain. Duit raya nak bagi berapa, tak perlu nak cakap tak perlu nak menunjuk kat end of the day you yang akan duduk rumah a month after that without gaji kan. So itulah I tengok my parents dulu pun macam tu. Macam my mum dia more tu persiapan baju raya. My dad siap cakap, kenapa nak arwah my parents my arwah dad siap cakap, nak buat apa banyak baju ni? Macam satu hari satu ke baju. Okay. But my dad also, dia keluar all out untuk makanan. As he's being the caterer, dia nak makanan super. Nak jamu orang. Exactly. Nak jamu orang. Daripada mula mama cakap, no open house this year. Tapi seumur dia orang hidup, tak pernah tak ada open house. Tak ada open house, faham. So itu antara yang perlunya kita kembali pada our behavior tu. Intention of the behavior tu kena always come back, revisit balik, kena tengok balik. Itu salah satulah kalau kita nak elakkan, macam Cik Haris cakap lah, akhir bulan, 2 bulan, I think more than 54 days without salary kan. So that sakit. Itulah. Bercakap soal sakit ini juga, salah satu sakit yang agak membimbangkan adalah BNPL, Buy Now Pay Later. Terasa. Terasa. Saya pun sedikit sebanyak terasa juga. Kan? Tetapi kita sudah tentu penting untuk kita waras dalam berbelanja dan juga menentukan apa yang wajar untuk kita bayar sekarang ataupun kita boleh tunggu nanti ke apa ke. Tapi kebimbangan ini sebenarnya terselah juga terutama mereka yang mungkin sukar untuk mengawal nafsu mungkin. Saya tidak pasti apa term yang mungkin sesuai kepada individu yang mungkin sukar untuk nafsu untuk berbelanja ini, terutama apabila adanya perkhidmatan BNPL ini.
dianya kalau kita tengok prosnya, perkara yang baiknya, betul dia sebanyak membantu kita, terutama bila gaji belum masuk, kita terpaksa nak beli apa-apa, kita dapat beli. Tapi gaji masuk je, kita bayar balik ke apa ke. Betul. Pandangan lalu melihat kepada perkara ini. Especially kalau ada tawaran-tawaran yang tak boleh dilepaskan. BNPL mungkin is a good things ya. Kita nak ambil peluang, opportunity. Betul. Kan. Kita nak ambil peluang untuk offer tu. Satunya, kegusaran kita kembalilah macam mana BNPL ni boleh macam longgarkan dia punya syarat tu. Itu salah satu yang kita yang dah orang kata group generation X ni rasa macam mana generation Z ni senang dapat requirement and so on. So I think kita kembali kepada polisi, kembali kepada kita tak boleh nak control because benda ni what we call decentralized finance Shopee ke Atomy ke and so on lah. Kita tak nak siapa-siapa yang offer BNPL ni. So basically what we can do is kita kena create awareness kepada generation baru ni, generation Z kita ni, bahawa you pakai sekarang, kalau you tak bayar, what are the impact? Saya nak share lah Haris kalau kita tengok kita punya, I think Ringgit Plus baru-baru ni financial literacy survey dia orang, I think 38% if I'm not mistaken or somewhere around there, bankruptcy rate adalah di kalangan Malaysian yang berumur 34 tahun ke bawah. Ke bawah. Ya, satu perkara yang sangat membimbangkan. Ke bawah. Itu macam mana kita nak yakin mereka ni nak memimpin kita nanti. So salah satu sebab kita kena bagi awareness that BNPL is not as cantik as kita fikir, heaven as kita fikir. You can be NPL. So kalau ada 3 month, you kena make sure that 3 bulan akan datang, I will earn this. Can I pay this? So kena tanya sendiri. So I say sekarang ni tahap kesedaran adalah atau awareness kepada semua orang, bukan setakat yang that age, semua orang. Kadang yang generation yang older daripada kita pun perlukan kesedaran tentang how to manage their retirement punya money and so on kan. Credit card. Exactly. I think our age pun selalu bercakap soal credit card. Kan. Nantilah kan. So itu antaranya kesedaran itu kena penting. So saya dengan rakan-rakan saya di APU lah, especially kita ambil kesedaran ni financial well-being awareness lah program. So masih di peringkat perancangan, tapi I think kita perlukan togetherness, bukan setakat APU. But that's why I think ramai je advocates kat luar sana yang cuba untuk menyebarkan kesedaran financial literacy ni, how to manage your money ni, money management. Tapi because banyak sangat pihak yang involved, sampai kita dah macam impact dia kecil lah. You just target this area, you just target that area. So bila impactnya kurang. So why don't kita create satu alliance network. Gabungkan semua orang ni. Banyak daripada kita ada Arus Academy, kita ada banyak flies daripada yang generation baru, kita ada mungkin ada persatuan-persatuan lain. Salah satu persatuan yang baru invite saya is Faham, Financial Health Association of Malaysia. Baru saja ditubuhkan under ROS. Banyak sebenarnya, ada yang baru jumpa saya Trophy M. Ada board game about money management. Banyak sebenarnya yang cuba nak sampaikan kesedaran ni, tapi because of terlampau banyak, impact dia macam sikit-sikit. So why don't kita kumpulkan diorang, macam yang saya cakap, kita naik satu cruise ship together dan kita rentas kepada mereka yang memerlukan. I think itu salah satu how kita boleh literate, bagi kesedaran mengenai how to manage your money dengan lebih bijak. Itu salah satulah. I tak rasa dekat Malaysia ni kita perlukan modul yang banyak lagi. Tak ada. Modul dah cantik dah. Saya cakap education system kita very good. Modul dah cantik dah. Dah tak perlu dah kot. Kan? Apa yang perlu kita kumpulkan modul tu, guna pakai tu. Togetherness, kita pergi reach out. Outreach tu yang penting. Yang untuk underserved community, untuk Sabah Sarawak, untuk anak yatim, single mother sekarang ni. I would say they are really like terkapai-kapai kan. So, risau juga love scam, kadang-kadang kita orang dapat juga laporan polis love scam apa semua. Itu satu perkara juga tu. Itu dari segi jenayah. Macam mana kakak-kakak ni boleh bagi kan. So basically kena beritahulah yang tapi kita tak boleh nak halang social media tu. Betul. Yang kita boleh halang is kita advocate seolah lah. Kita makcik kakak ini tak sahih. Jumpa dulu ke macam itulah. So itu salah satu, I think awareness
kita punya kesedaran nak sebarkan things about financial keuangan ni, keuangan literacy ni penting. Supaya dia tak scattered around macam you cakap tadi. Sikit sana, sikit sini. Ada yang terlepas tu, yang terlepas pandang. Padahal dia memerlukan kita. Mana tahu dia lah kita punya future prime minister, kan? Kita satu hari saya percaya one thing yang I very yakin tentang diri I, kenapa I buat ni? Dia kata kenapa I buat ni, kan? I cakap because they are our future. They are our future. So kita kena basically guide, or actually ada tak banyak sikit kita bantu untuk create awareness. Mereka ni kita punya pemimpin masa depan. Masa depan kita pada mereka. So ini antara usaha-usaha kecil saya bersama dengan rakan-rakan saya, advocates group kita ni, untuk kita sampaikanlah ni. Bukan pada masa perayaan sahaja. Sebenarnya because perayaan ni is dia macam ignite je. Kan? Dia macam bagi impact lebih je, tapi sebenarnya it's a lifelong lesson sebenarnya about financial literacy. Ini life skill, dia bukan untuk student finance saja, tapi dia life skill. No matter apa background you, apa you study, I think this personal finance ni adalah untuk semua orang. Betul. Kita masih lagi memberi fokus berkenaan dengan isu pengurusan keuangan Ramadan dan juga raya Ramadan dan Syawal ini. Gajinya lambat lagi untuk bulan 5 nanti, dan sudah tentu perancangan keuangan itu cukup penting. Masih lagi bersama dengan saya. Lalu kita bercakap soal pengurusan keuangan ini adalah sudah tentu berkait dari segi perbelanjaan. Betul. Nak belanja ini perlu banyak difikirkan, terutama seorang ketua keluarga itu. Perbelanjaan yang baik itu apa bentuk perbelanjaan yang baik itu? Checklistnya. Betul. Apa lagi yang perlu ada, yang perlu disediakan, perbincangan bersama keluarga dan sebagainya itu. Persediaan awal. Okay. I think is salah satu penting. Orang cakap tak apa, nanti kita pergi jam mesti ada je. Tapi bila kita tak buat persediaan awal dan kita pergi last minute, kata seminggu sebelum raya, kata minggu lepas baru nak pergi, dan plan untuk you beli baju biru size M tak ada. Okay. What will happen? Apa yang terjadi? Kena cari tempat lain, cari tempat lain, tak kisahlah harga berapa pun, tapi kita nak juga. So kat situ dia dah lari daripada plan awal dia. So salah satu I think yang nampak sangat is persediaan awal lah. Balik raya tu pun make sure awal. Because bila you balik malam sebelum raya ke dengan traffic jam, dan you boleh overheat kereta you, dah incur cost. So untuk antara bagi saya lah, nampak tedious, nampak kecil je. Tapi remeh, nampak remeh je, kecil. Nantilah boleh, tak hilangnya, tak larinya. Tapi persediaan awal tu saya rasa antara yang boleh kita cuba pakai. Cuba pakai. Kalau you buat persediaan awal, not just peace mind kan, peace money also kan. Tapi antara itulah. So apa lagi persediaan awal, belanja wisely tu of course lah. Lagi satu, beringat kita perlukan duit tu. Just masukkan dalam hati kita yang okay, nanti jap. Kita beli untuk yang first week je lah. Nanti second week punya persediaan raya, what don't kita do after that? Because when you have time untuk fikir, when you sleep on it, your judgemental lagi nampak waras sikit. Lebih waras dalam dalam membuat keputusan tu. Betul. Where it happened to me. So impulsive buying ni akan kurang kalau kita macam kita beli untuk first raya dengan second raya je dulu. Third raya, mungkin raya ketiga nanti hari Rabu ni kedai buka dah. Kan? So kita beli lagi. Mungkin kat situ ada better offer dan so on. Lepas tu judgement kita lebih waras. Mungkin macam tu salah satu sebab yang boleh kita kontrol raya kita lah. Kontrol perbelanjaan raya kita. Saya rasa macam planning. Apa lagi yang kita boleh macam ni? Apa lagi kan? Okey, tapi bercakap soal apa lagi ni sebenarnya, ada juga penonton-penonton yang muda kita ni yang ada permintaan-permintaan kepada ibu bapa mereka. Kadang-kala permintaan itu nak tudung, contohlah nak tudung brand ini. Nak baju Melayu, nak brand ini. Sedangkan dari segi perbelanjaannya itu ataupun dari segi tahap keuangannya itu, mungkin ada option yang
lebih murah, tetapi kualitinya tidaklah teruk, kualitinya lebih kurang, tetapi mempunyai option-option yang lebih baik. Pertimbangan dari segi untuk membuat option ataupun pemilihan yang lebih baik itu. Mungkin ada nasihat you kepada mereka di luar sana, terutama orang muda lah. Dia kalau dia nak A tu mesti A. Betul. Dia tak boleh A negatif ataupun B, C, tidak. Tak nak AA. Okey. Okey, salah satu one thing, anak muda ni, anak-anak kita ni sebenarnya dia suka kita acknowledge dia. So kenapa tak kita bagi dia pilihan untuk memilih? Okey, macam ni. Iskandar, baju raya untuk tahun ni RM500. Diorang ni Google lah mana-mana kan. Boleh Shein lah, apalah kan. Okay. So let them choose that RM500. Apa yang diorang nak beli. Apa dalam kad diorang tu. Betul. Okay. Betul. So this is salah satu cara. Okay, I always bagi peluang kepada mereka untuk decide. Tapi you kena guide lah. Okay, RM500 je. Baju raya, tak kisahlah kau nak 3 ke 4 ke 5 ke, RM500 sahaja. Why don't kita try itu dulu. Dan lagi satu, stick to RM500. You jangan buat tiba-tiba father kata, bila anak you tarik muka ke apa ke, muka dah macam tu kan. So you kena stick to the plan. Firm. Parents kena tunjuklah firm. Tapi you dah offer RM500, which is I think more than good enough untuk dia pilih apa yang dia nak. Tak adalah you, dulu zaman-zaman saya kecil, my mum je, baju raya kita warna biru. Mama dah hantar. Sekarang kita bagi pada diorang. I think generasi sekarang lagi more. Dia nak rasa kebebasan tu. Kebebasan satu, diorang lagi bijak buat pilihan sebenarnya. Sebenarnya. Okay, diorang tahu ini tak ada kualiti ni. Dia nak compare apa semua. Exactly, kan. So bagi diorang. So and stick to plan, because I have one student, I think dia daripada Maldives or Mauritius, I can't remember. When we talk about it last week, dia cakap dengan I, but doktor, dia cakap, but yeah, my parents always said like that, but end up they give me more. So itu macam, okay, that's another issue. Parents stick to the plan. Let you bagi dah peluang, let's stick to the plan. So selalu bila you dah tiap-tiap tahun buat macam tu, lenient kan, so sampai ke sudah. So salah satu untuk parents, tak adalah strict sangat. So parents guides. So dia ada give and take lah dekat situ. Exactly. I give you RM5, you pilih apa you nak. Macam tu. Tapi that's the cap. You tak boleh go over beyond ni kan. You raya, I pun raya. Macam tu. Betul juga, sebab akhirnya sebagai contoh dalam kad tu, okey, katakanlah ada terlalu banyak item, contoh macam baju Melayu, kenapa sampai nak ada 3 pasang contoh. 2 pasang tapi you boleh dapat sampin. Why wouldn't you add on sampin or songkok dalam your card? Yes. So sedikit sebanyak dia ada discussion among the family itself dalam nak memastikan item tu lebih menarik dan juga perbelanjaan itu lebih bijak lah. Kadang-kadang dia orang pun cakap, why do I need 3 ma? I don't need 3, I just need 2. Which is fair enough. So itulah kita salah satu guna pakai. So dia akan pandai lah. Okay, why won't we add something dekat dalam card tu kan? Okay. Nasihat you kepada mereka yang di luar sana yang mungkin takut untuk, kita faham ada individu maupun ketua keluarga, isi rumah yang berdepan dengan masalah keuangan. Betul. Mungkin ada mereka di luar sana yang mungkin takut nak bercakap. Tak tahu nak jumpa siapa. Tak tahu nak bercakap soal perkara ini dengan siapa. Mungkin you ada nasihat. Mungkin ada agensi-agensi AKPK dan sebagainya. Mungkin sedikit sebanyak boleh membantu mereka dalam berdepan dengan situasi yang kritikal ini. First thing first, kita kena acknowledge masalah kita. Kadang-kadang kita suka hide. Kan kita suka hide. Kita suka seganlah orang tahu kita ada masalah kewangan. Okay, first thing first, share dengan your spouse first. Ataupun share dengan anak-anak. Kalau anak you dah matured or can give you some opinion, discuss dulu. And then reach out. Reach out tu I think penting. The reason why kita tersekat dalam situasi kita ni because kita tak pernah nak reach out. I think kita punya culture pun, budaya kita pun sebenarnya mengajar kita jadi macam ni. Jangan nampak keburukan, nampak kebaikan saja. Nampak yang cantik-cantik je. Simpan yang lain tu, masalah tu simpan. Betul. So I think kita kena tukarlah stigma kita sebenarnya. Tukar stigma, kita lebih yelah pasal mungkin I macam most of my adult years dekat luar kan, dekat negara lain. So kat situ kita nampak macam they tak malu macam kata jom Mailin kita pergi makan ayam, I don't have budget for today.
Dia cakap straight away. Tak ada benda nak malu. So I think culture kita, budaya kita, kenapa kita tak ambil something yang positive side ni Kita reach out. Okay, AKPK to those yang memang dah ada masalah. Yes, AKPK. Tapi jangan terlambat pergi ke AKPK. Kalau you rasa your monthly payment tu dah rasa macam tight sangat sampai akhir, sampai ke sudah tak ada balance pun daripada Take home pay you dah tak ada. Tak ada. Yes, pergi AKPK. They will try to restructure your payment, kurangkan structure, panjangkan long term is good AKPK. But other counselling also is important. So when kita cakap pasal financial well-being tu bukan setakat kewangan lah. Kalau kewangan you sihat, semua sihat. Tapi kalau kewangan you tak sihat, I think it will trigger to banyak social issue sekarang ni, impact social. So kita try. Yes, I think betul. Reach out is important. Saya rasa Faham also is another persatuan yang saya nampak dia punya manifesto dia untuk bagi orang refer kat dia. Memang it's still new tapi mungkin Faham boleh channel you pada pihak-pihak tertentu. In fact, kalau you nak pergi kat lawyer pun, lawyer sekarang I think most of the lawyer boleh help you in you structuring your debt. Dia akan refer direct to the bank. The bank sometimes much more easier to talk to the lawyer. So I think salah satu banyaklah sebenarnya cara. But I think the first thing first, kena diri sendiri you are ready to berkongsi. Kongsi itu penting. Sharing is caring. Baik, terima kasih. Tak sedar dah hampir 30 minit perbincangan kita ini. InsyaAllah next time kita bawa next time kita bawa lagi lah kan. Ini dah hari raya ke berapa ni, tak apalah kita InsyaAllah dalam masa-masa akan datang kita akan bincangkan lagi perkara ini. Sebab banyak kuih raya tu pun jangan beli banyak. Kuih raya pun jangan beli banyak. Kadang-kadang membazir je. Kadang sampai raya haji dia lagi. Raya haji. Okay, thank you so much Lalua. Terima kasih pensyarah di Asia Pacific University of Technology and Innovation, APU. Jiran saja kami panggil je di Astro ini. InsyaAllah next time pada masa-masa akan datang. Dan semoga anda di luar sana terutama dalam berbelanja Ramadan yang lalu dan juga semasa Syawal ini dapat memastikan anda sentiasa berhemah lah dalam perbelanjaan itu, bijak menguruskan keuangan dan juga reach out. Itu yang penting. Cakap apabila mengalami masalah dan sebagainya, cakap dengan pasangan anda, discuss, cari solusi yang terbaik. Baik, sekian saja Pantau Belanjawan 2023 untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.